أستغفر الله إن الله كان توابا. 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا
wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku, sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang aku bacakan. Lalu mereka menyampaikan hal itu kepada kaumnya dengan berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, sebuah kitab suci, yang susunannya dan kandungannya sungguh menakjubkan. Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul. So, kami beriman kepadanya. Dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. Dan ketahuilah wahai kaum kami, sesungguhnya tertinggilah kebesaran dan keagungan Tuhan kita daripada beristeri atau beranak. Dan dengan ajaran Al-Quran nyatalah bahawa sesungguhnya ketua yang kurang akal pertimbangannya dari kalangan kita telah mengatakan terhadap Allah kata-kata yang melampaui kebenaran. Dan bahawa sesungguhnya nyatalah kesalahan kita menyangka bahawa manusia dan jin tidak sekali-kali akan berani mengatakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Dan bahawa sesungguhnya tidaklah benar manusia menyangka sebagaimana yang kamu sangka, bahawa Allah tidak sekali-kali mengutuskan sebarang rasul atau tidak akan membangkitkan manusia pada hari kiamat. Kita berada dalam penafsiran surah Al-Jin, surah yang ke-72 pada juzuk yang ke-29. Bermula ayat pertama sehingga ayat yang ke-7. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang keimanan jin kepada Allah dan kepada wahyu yang diturunkan. Dan keimanan jin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keimanan jin tentang hari kebangkitan semula. Dan jin membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab turun ayat ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Tirmizi dan selainnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jin wala ra'ahu. Walakinahu intalaqa fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suqi Uqas. Faqad hila baina asyayatin wa baina khabari as-sama'. Wa ursilat alaihim asy-syuhub faraja'u ila qaumihim. Al-hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca Al-Quran ke atas jin dan Rasulullah juga tidak pernah melihatnya. Tetapi satu hari Rasulullah bersama dengan sekumpulan para sahabat menuju ke pasar Uqas, itu pasar yang berada di Mina. Dan ketika itu syaitan telah dihalang mendapat pengkhabaran langit. Bahkan mereka direjam dengan rejaman daripada langit. Lalu syaitan pulang kepada kaumnya. Lalu mereka berbincang dan berkata, apa yang berlaku? Di seluruh timur dan barat, mereka mencari berita kenapa mereka dihalang untuk naik ke langit dan mendapat berita langit. Lalu mereka mendapati Rasulullah SAW dan mereka mencari punca sedang Rasulullah berada di satu kawasan bernama Nakhlah bersama dengan para sahabat. Ketika itu Rasulullah sedang solat subuh. Dan ketika mana jin-jin tadi mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Lalu jin berkata, "Hadza wallahi alladhi hala bainakum wa baina khabar as-sama." Inilah puncanya kita tak dapat lagi naik ke langit mencuri berita langit. Artinya dalam hadis ini, dan sebab turun ayat ini, bukanlah Rasulullah panggil jin, sini jin aku nak baca Quran, kamu dengar. Bukan. Dan bukan juga Rasulullah melihat jin. Tetapi kejadian ini berlaku bila Rasulullah dalam dakwah Nabi. Maka Nabi bergerak dengan sekumpulan sahabat pergi ke pasar Uqas. Pasar di Mina. Dan ketika itu para jin, kerja mereka mencuri berita-berita langit. Tiba-tiba mereka dihalang.
dan dipanah dengan panahan langit, dengan syuhub, dengan rejaman langit. Lalu mereka mencari apa sebab dan puncanya. Lalu mereka bergerak ke timur dan ke barat dengan pergerakan yang pantas, berhubungan sesama mereka untuk mencari sebab. Sehinggalah sekumpulan jin menjumpai Rasulullah sedang solat subuh bersama dengan para sahabat dan membaca ayat Al-Quran. Ketika itulah jin berkata, inilah punca khabar langit dihalang. Dan mereka mengamati bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa keimanan mereka. Mereka berkata, waktu mereka dah dengar Rasulullah baca dalam solat subuh, mereka pulang pada kaum mereka untuk beritahu kenapa kita dihalang daripada mencuri berita langit. Lalu mereka berkata, ya qaumana, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengar satu bacaan yang menakjubkan. Itu bacaan Al-Quran. Maka bersempena kisah tersebut, atau bersempena keadaan ini, Allah beritahu pada Nabi SAW. Jadi Rasulullah, baginda tak sedar jin tu ada. Sebab Allah jadikan manusia ni dia tak mampu menyedari kehadiran jin. Itu secara umum. Tuan-tuan duduk sini, tuan-tuan tak sedar kehadiran jin. Sebab kita berbeza kejadian. Berbeza ciptaan. Kalau orang kata ada orang dia boleh perasan kehadiran jin, baik, itu bukan kebiasaan. Itu bukan kebiasaan. Secara kebiasaan antara rahmat Allah Ta'ala pada kita, kita tak akan rasa kewujudan jin. Kita beriman wujud jin, tapi tak akan berasa dia ada sini, ada sana. Ini satu rahmat. Tidak, kita pun susah. Nak tidur rasa ada jin. Nak makan rasa macam ada jin. Gerak rasa macam ada jin. Maka satu rahmat Allah, Allah tak bagi kita lihat jin. Bahkan Allah tak bagi pun kita rasa kewujudan dia. Hatta Nabi SAW waktu salat subuh, Nabi pun tak rasa ada jin bersama dengan Nabi SAW. Ini secara umum, kaedah umum. Kita akan sebut pengecualiannya. Kita selalu sebut ini kaedah umum, tak ada orang tahu kehadiran jin. Sebagaimana kaedah umum tak ada orang dapat melihat jin dengan rupa asalnya. Sebagaimana Allah menaskan dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya iblis dan jin melihat kamu tanpa kamu mampu melihat mereka. Jin dia dapat tengok kita. Bahkan dia akan dapat tahu kewujudan kita. Tahu, dia nampaklah kita melintah berjalan. Manusia tak. Kalau orang kata ada dalam situasi tersebut, ini pengecualian. Ini kita namakan sebagai bentuk gangguan. Kalau dirasa itu dia diganggu dan dia kena berubat. Dia punya body resistance dia atau ketahanan dirinya dah collapse, jatuh. Dalam keadaan pertahanan diri kita kuat, kita tak akan sedar ada jin. Kuat kita. Tapi mula kita dengar suara, seperti nampak kelibat, berarti kita punya pertahanan lemah. Kita pun wirid balik, zikir balik, dah tak nampak balik. Sebab itu bila dibacakan ruqyah kepada orang yang dikatakan punya gangguan ini, apa cara kesembuhannya? Dia tak akan dengar lagi gangguan dan dia tak akan tengok lagi. Kenapa? Dibina balik sistem pertahanan diri dia. Maka Allah jadikan sistem pertahanan diri manusia, kita tak dapat tengok jin. Even tak dapat dengar suara dia. Kalau kita tanya pernah dengar suara jin? Kalau seorang kata, Ustaz, saya pernah dengar dulu. Berarti waktu tu kita sakit. Kalau sekarang tuan-tuan siap pernah dengar? Tak dengar. Kita tak akan dengar suara jin. Biarlah orang kata ngeri, serang macam mana pun. Allahumma'illah dalam filem-filem dengarlah. Dalam situasi normal kita tak dengar. Kenapa tak dengar? Ada pertahanan diri. Kenapa kita dengar? Pertahanan diri kita dah rosak. Maka baca balik zikir, baca balik ayat Quran, doa balik, akhirnya kita pun dah tak dengar apa. Maka ini berdasarkan hadis Nabi ini, Rasulullah pun tak nampak jin. Tak lihat jin. Dan tak perasan kewujudan jin yang sedang mendengar Rasulullah baca Quran dalam solat subuh. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, itu sebab turun ayat ini. Kata Allah Ta'ala, berdasarkan penafsiran ini. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Beritahu kepada umatmu. Perkataan qul di sini, beritahu wahai Muhammad kepada umatmu. Uhiya ilayya annahu telah diwahyukan kepadaku. Allah beritahu aku bahawa sekumpulan jin mendengar bacaan Quran. Allah beritahu aku. Istama'a nafaru minal jin. Perkataan nafar, kata ulama, antara 1 hingga 9. Kata nafarun, orang sebut nafar, 1 hingga 9. Artinya mungkin 9 jin, mungkin 8 jin. Antara 1 hingga 9 orang nak panggil nafar. Ataupun bermula daripada 3 sehingga 9. Min salasatin duna asyar.
Daripada 3 sehingga kepada 9 atau kurang pada 10. Maka ini sebut nafak. Katakanlah wahai Muhammad, telah beritahu kepadaku akan Allah, wahyu pada aku, telah mendengar bacaan Quran oleh sekelompok jin. Faqalu, lalu jin itu berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar Al-Quran yang ajaib. Ketika mana jin memuji Al-Quran, maka ia memberi maksud ia beriman. Kerana kalau kita memuji sesuatu, maka kita ingin memilikinya. Oh lawa ni, sedap ni, maksudnya tuan-tuan nak makan lah. Bila jin memuji Al-Quran, ini bacaan yang kami tak pernah dengar. Ini bacaan yang ajaib. Ia ajaib bukan sekadar bacaannya, bukan dari sudut maknanya. Sebab itu, dari sudut makhluk. Makhluk yang lebih teruja bila mendengar bacaan Al-Quran ialah jin. Adapun manusia, dia mula teruja bila mana imannya bertambah. Orang macam kita ni, kalau iman bertambah, barulah teruja. Tapi kalau iman tak bertambah, dengan Quran tak berapa suka. Jin, bila dia dengar je Quran, dia tafaul, dia terus berinteraksi. Atau dengan kata lain, dia sensitif dengan Quran. Kalau dia jenis jin jahat diganggu, dia akan keluar. Kalau dia jenis jin yang baik, maka dia akan beriman. Tapi manusia lain, manusia walaupun baik, kadang-kadang kita tengok ada orang tu baik, baca Quran payah. Malas baca Quran, tak nak baca. Dan ini disebut dalam hadis. Mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Quran kamasalit tamrah. Bandingan orang beriman yang tak baca Quran macam buah kurma. Tak ada bau. Makan je sedap. Sebab ada orang beriman yang baca Quran, suka baca Quran. Bandingan orang beriman yang baca Quran mislu turunjah. Macam buah oreng, buah lemon, buah limau. Bau sedap, makan pun manis, bersari. Tapi orang beriman yang tak suka, yang tak baca Quran. Orang iman dia tak suka ke, dia tak pandai ke, dia tak baca ke. Dia cenderung ke lain, dia macam buah kurma. Buah kurma ada bau tak? Tak ada bau. Tapi makan, okey lah. Dia dah bagus lah, dia beriman, bukan kita tak bagus. Tapi dia tak baca Quran. Kau tanya dia sehari-sehari baca tak Quran? Adalah Ustaz. Khotang dululah zaman Dajjal khas. Ataupun adalah baca Ramadan sikit-sikit. Malam Jumaat baca Yasin sikit. Tapi bukan rutin dia baca Quran. Bukan rutin. Akhirnya ada golongan beriman ni yang Rasulullah sebut dalam hadis. Itu al-mu'min alladhi la yaqra'ul Quran. Orang beriman yang tak baca Quran. Bandingannya macam buah kurma. Jadi jin, kalau dia dengar Quran, dia terus tafa'ul. Dia terus, kita kata sensitif. Kalau baik, dia akan beriman kerana mereka. Kalau jahat yang zalim, dia terus akan lari. Dia lari seperti dia tak akan tahan dengan seksaan membaca Al-Quran atas telinga dia ataupun atas tubuh badan dia. Kemudian kata Allah, jin ini mengadu atau menyampaikan kepada kaumnya, sami'na kalaman makru'an musiran lil ujbi fi fasahatihi wa balaghatihi wa mawa'idhihi wa barakatihi. Kami dengar satu perkataan yang dibaca yang begitu menakjubkan, kelancarannya, tinggi bahasanya, pengajaran yang ada di dalamnya dan keberkatannya. Pertama, Quran ini sifatnya lancar. Contoh kalau kita baca Quran lancar, sebab kita tak boleh baca Quran 8 nafas untuk satu ayat. Kena baca satu nafas. Orang gagak pun akan baca Quran dengan lancar. Dengan ada dengungnya, panjang pendek. Bila dibaca tu lancar. Dan dengan balaghahnya, yang keindahannya. Dan dengan kandungan pengajaran dalam Quran. Quran ni, dia bukan sekadar bacaan, tapi dia ada mesej besar dalam Quran. Atau kita dah sebut, bila Al-Quran cerita tentang kisah-kisah dalam Quran, dia ada mesej besar. Dia bukan mesej kecil. Kita kalau buat filem, buat cerita, kadang-kadang tak ada mesej, cuma nak untung. Orang buat filem, ada mesej tak? Ada, nak untung je. Walaupun dia ambil yang historical, ataupun kejadian yang bersejarah, even kejadian benar, dia cuma nak duit, dia tak ada mesej nak sampaikan. Al-Quran, setiap cerita yang disampaikan ada mesej besar. Mesej ni terlalu besar. Baik cerita Ashabul Kahfi, baik cerita tentang Zulkarnain, baik cerita tentang rusul-rusul bersama dengan kaum masing-masing, hatta kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada satu benda besar, bukan benda kecil. Pengajaran yang tinggi yang perlu dilihat oleh semua manusia. Kemudian bila Allah Ta'ala menyatakan, jin ni dengar dan dia menyampaikan kepada kaumnya. Jin ni berkata kepada kaumnya, ini apa yang disampaikan oleh jin kepada kaumnya.
Yahdi ila rusyd, Quran yang dibaca ini betul-betul tunjukkan kepada kami suatu petunjuk. Perkataan rusyd yakni kebenaran. Kami dengar Quran ajaib. Yahdi ila rusyd, dan ajaib Quran ini dia beritahu apa yang benar. Apa yang benar dan apa yang salah. Fa'amanna bih, lalu kami beriman terus dengan Al-Quran ini. Walan nusyrika bi rabbina ahada, kami tidak akan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Lihat jin ni dia punya bagus. Ini juga satu hiburan pada Nabi SAW. Waktu Nabi ajak musyrik ke Mekah masuk Islam, yang ni beralasan ni, yang ni beralasan tu, yang ni dengan ego, yang ni dengan sombong. Sampai giliran jin spontan beriman. Tak diajak pun. Hanya mendengar baca Quran terus beriman. Untuk memberi hiburan pada Nabi SAW. Bukan memberi hiburan kepada semua orang beriman. Dalam kebaikan kadang-kadang bila kita nak buat baik, ada orang tak nak walaupun kita ajak dia. Dan ada orang terima tanpa banyak soal, banyak bicara. Yang penting kita jalankan dakwah atau kita jalankan pekerjaannya. Ada orang tuan-tuan kita kempen macam-macam biar dia pergi masjid ke surau. Payahnya. Biar dia dengar kuliah. Payah. Keras kepala. Ada orang kadang-kadang kita tak ajak pun dia mencari kita. Begitulah. Yang penting ialah bagaimana kita mematuhi perintah Allah dalam sepanjang hidup kita. Maka hiburan pada Nabi SAW jin ni, Nabi tak ajak pun. Dia dengar, dia beriman. Dan dengan cepat dia faham. Tu jin ni kata, walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami tak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala jaddu rabbina, betul-betul lah Tuhan kita. Kata ajak, ni baru betul Tuhan. Artinya, bayangkan Rasulullah baca Quran, dia jadi dakwah. Sehingga jin kata, wa annahu ta'ala, benarlah Allah, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Jaddu rabbina, Tuhan kami. Mattakhadha sahibatan wala walada. Dia tidak punya isteri dan tidak punya anak. Terus, artinya jin ni dia, sebelum dia dengar Al-Quran dibaca, dia punya akidah bahawa Tuhan tu banyak. Sebab tu dia isytiharkan bahawa kami tak akan lagi sekutukan Allah. Tak ada lagi Tuhan melainkan satu. Yang kedua, dia juga dia beritahu jin ni bahawa Tuhan ada anak, ada bini. Apakah ini jin Kristian? Atau jin Yahudi? Atau memang begitu kehidupan orang kafir? Contoh kalau kita lihat orang kafir, wa imma Kristian, Yahudi, hatta penyembah berhala musyrikin. Mereka akan cenderung untuk melihat Tuhan itu ada isteri. Tuhan itu ada anak. Tuhan itu ada sekutu. Mereka cenderung. Melainkan Islam. Walaupun Yahudi kata tak, kami pun sama. Kami tidak melihat ada Tuhan lain melainkan Allah. Cuma kami tak mengakui Nabi Muhammad SAW. Kalau Kristian jelas. Dengan Maryamnya, dengan Isanya, jadikan isteri dan sebagainya. Penyembah berhala juga sama. Mereka menganggap ada Tuhan perempuan, Tuhan laki-laki, Tuhan anak dan sebagainya. Apakah benar Yahudi tidak menjadikan Tuhan punya anak? Allah sebut dalam Quran. Dengan firman-Nya, wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Yahudi berkata, Uzair anak Tuhan. Contoh bila disebut anak Tuhan, automatik akan nampak isteri Tuhan. Arti tuduhan itu akan berlaku. Yang hanya membersihkan ketauhidan sebenar Islam. Islam jelas Allah dalam surah Ikhlas. Dan surah yang memaparkan tentang ketulinan akidah. Perkataan ikhlas maksudnya kesucian. Bukan maksud sekadar, oh saya ikhlas. Ikhlas ni maksud tak ada campur apa-apa. Dia suci. Suratul Ikhlas. Tiada campuran apa-apa kesyirikan. Memberitahu nilai atau memberitahu hakikat sebenar Tuhan. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah satu. Allahus samad. Allah tempat bergantung harap. Lam yalid, tak beranak. Walam yulad, tidak dia peranakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sekutu yang sama dengan Allah. Baik. Nampak surah itu jelas berbicara tentang prinsip Tuhan. Maka itulah ikhlasnya. Apanya? Kesucian. Kemurnian Tuhan. Ini Tuhan. Bukan ada anak. Bukan ada isteri. Bukan ada sekutu dan sebagainya. Maka jin ini, dia terus, artinya Rasulullah baca mungkin ayat,
Sini dia tak sebut ayat apa yang Rasulullah baca pada solat subuh. Tetapi digambarkan dalam surah Jin ini, bahawa apa yang Rasulullah baca tadi ialah ayat-ayat berkait dengan Tuhan yang sebenar, prinsip ketuhanan, dan yang berkait dengan Allah Ta'ala tidak punya anak, tidak punya isteri, tidak punya sekutu. Sehingga jin membenarkan apa yang didengar. Kemudian kata jin, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Sesungguhnya ketua-ketua kami. Ini kalangan ketua yang kami ikut. Berpandangan bodoh dengan berkata kepada Allah syatata. Perkataan syatata yakni perkataan-perkataan dusta kepada Allah. Itu nama syatata. Barulah kami tahu selama ni ketua kami cakap benda dusta. Benda tak betul tentang Tuhan. Wa anna dhananna, kami dulu menyangka, kami dulu nak sangka sebelum jumpa Rasulullah ni, allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Manusia dan jin tak akan berani cakap bohong tentang Tuhan. Rupanya berani dia kata Tuhan ada anak, Tuhan ada isteri, Tuhan ada sekutu. Ini pembohongan. Contoh bila kita sebut cakap bohong dengan Tuhan atau cakap bohong tentang Tuhan, bukan cakap bohong macam kita bayang bohong dengan manusia tu. Bila mengatakan Allah ada anak, ini kebohongan besar. Bila mengatakan Allah ada isteri, ini pembohongan besar. Bila dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala ada sekutu, ini pembohongan besar. Dan tidak ada bohong sebesar itu. Itu dalam kategori mensyirikkan Allah. Wa imma dengan maksud anak atau isteri, wa imma dengan maksud sekutu. Maka ini pembohongan paling besar kepada Allah. Sebab itu pembohongan ini tidak diampunkan oleh Allah. Siapa yang mati dalam keadaan syirik, maka dia akan masuk neraka. Hingga Allah sebut dalam Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama ada di kalangan ahli kitab ataupun golongan yang menyembah selain daripada Allah, mereka berada dalam neraka, mereka kekal di dalamnya, mereka seburuk-buruk makhluk. Allah sebut seburuk-buruk makhluk. Kita ni tak berani kata orang kafir seburuk-buruk makhluk. Ni Allah kata. Dan Allah yang kata orang kafir itu masuk neraka. Tiba orang kafir tak sibuk nak masuk syurga pula. Macam kita tafsirkan sebelum ini. Kami nak masuk syurga. Tak baiklah kata kami kafir. Memang awak kafir pun marah kita kata dia kafir. Kalau kita kata dia masuk neraka, lagi marah. Neraka tu dalam agama kami. Yang kamu takut sangat kenapa? Kamu kan agama kamu, maka agama kamu siaplah tempat mana kamu nak masuk. Dalam prinsip agama Islam, yang tidak Islam, tempatnya dalam neraka. Tiba-tiba dia orang nak sibuk nak masuk syurga kita pula. Dia marah pula kita kata dia masuk neraka. Dia marah pula kita sebut dia kafir. Tak, ini pembicaraan agama kita. Takkanlah agama kamu tak siapkan satu tempat untuk kamu? Kenapa agama kamu tak kata orang yang tak ikut agama kamu masuk neraka? Sebutlah benda tu. Kami nas ini jelas dalam Quran. Inilah Islam. Maksud Islam, lain pada Islam, kafir. Itulah definisi kafir. Dia marah pula, kita sebut kafir. Jadi inilah definisi yang dalam berpuluh, even ratus ayat dalam Quran sebut kafaru, kafir. Allah sebut jelas. Oh, kita nak tunjuk baik. Contoh syurga neraka bukan kita punya, Allah punya. Allah yang beritahunya. Kalau kafir, jangan cita-cita nak masuk syurga. Biarlah dia baik. Yang kita pernah cerita tentang Hatim At-Ta'i. Bila anak ni tanya, ya Rasulullah, ayah aku orang baik. Pemurah. Mana pernah aniaya orang. Melainkan dia Kristian. Kata Nabi SAW dalam neraka. Ya ayah kamu baik dalam neraka. Dan dia telah dapat bahagian yang dia nak dekat dunia. Sebab tuan-tuan semua orang kafir, bila dia buat baik, dia bukan cerita syurga neraka, dia cerita pujian kat dunia. Bila datang keimanan kepada Allah, barulah kita cerita syurga neraka. Lagi mana manusia tak beriman, dia tak akan cerita syurga neraka. Dia cerita pujian kat dunia, hidup kat dunia, mewah di dunia, senang di dunia. Itu yang mereka nak. Biar nama jalan tercatat nama mereka, biar nama stadium tercatat nama mereka. Kita tak perlukan benda tu. Kita tak apalah nama kita tak catat kat mana-mana pun. Sebab kita dah bicara tentang ikhlas dan amalan. Kita tak berharap nama kita akan lekat kat jalan tu. Lekat kat nama sekolah. Lekat kat nama stadium. Tak harap. Ikhlas pada Allah nak lekat tu pulang. Bukan itu harapan kita. Kita nak syurga Allah. Sebab tu bila datang nilai agama sebenar yang kita nak apa?
redha Allah, syurga Allah. Kadang-kadang suami kita teruk, kita mau sabar dengan suami kita. Kita nak redha Allah, nak syurga Allah. Kadang bini kita teruk, kita pun nak syurga Allah, sabar kerana isteri kita. Kadang-kadang mak ayah kita teruk, kita redha dengan ujian ini kerana kita nak syurga Allah. Kadang-kadang anak kita teruk, kita sabar dengan ujian anak-anak teruk untuk kita masuk syurga Allah. Kadang-kadang pemimpin kita teruk, lalu kita bersabar dengan pemimpin Islam yang teruk ni untuk mendapat redha Allah. Kita sabar kezaliman dia, kejahatan dia. Itulah dia orang Islam. Itu jelas. Sebab itu jin, waktu dikata rupanya ketua kami tipu kami. Dan kami duk menyangka tak ada orang berani cakap bohong tentang Tuhan. Rupanya ada. Selama ni barulah, bila kami dengar Quran barulah terbongkar pembohongan itu. Rupanya Tuhan tak ada anak. Rupanya Tuhan tidak ada isteri. Rupanya Tuhan tidak ada sekutu. Ia rasa. Wa annahu, dan sesungguhnya jin dia dengar Quran, dia flashback balik semua kesesatan dia untuk diperbaiki. Sebab dia sekarang benar-benar dapat petunjuk. Sebab dia kata yahdi ila rusyd. Quran ini benar beri petunjuk. Lalu lihat bagaimana dia memperbetulkan segala akidah salah dia. Baik tentang ketuhanan, baik tentang masalah kita katakan perkataan bohong pada Allah, dan satu lagi disebut wa annahu kana rijalun minal ins. Sesungguhnya ada lelaki-lelaki di kalangan manusia. Ya'udzuuna bi rijalin minal jin, yang berlindung dengan lelaki-lelaki jin, fazaduhum rahaqa, maka mereka bertambah sesat dan zalim. Berhubung ayat ini, diceritakan ayat ini menjadi kebiasaan orang Arab jahiliah atau orang Melayu pun. Bila mana mereka ini meminta perlindungan daripada jin. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Sa'ad daripada Abi Raja Al-Atarji daripada Bani Tamim berkata, Bu'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad ra'aitu ala ahli wa kafaitu mihnatahum. Ketika mana Rasulullah dibangkitkan menjadi Rasul, ketika itu aku sedang mengembala kambing. Dan itu pendapatan untuk aku menjaga keluarga aku. Bila mana Rasulullah dibangkitkan, kami pun keluar. Tak nak jumpa dengan Muhammad SAW. Lalu kami datang ke kawasan lapang. Dan menjadi kebiasaan kami akan berkata, Inna na'udhu bi'azizin hazal wadi. Kami berlindung dengan tuan lembah ini di kalangan jin pada malam ini. Kata Abu Raja Al-Ataridi, bila aku dengar Nabi Muhammad dibangkitkan, aku pun tak nak dengar dakwah dia, aku lari. Dan kerja aku gembala kambing. Sehinggalah aku sampai ke satu tempat yang lapang. Dan hari dah nak malam, aku pun kata, aku berlindung dengan penghulu lembah ini di kalangan jin. Macam kita sebut orang Melayu kita, ni minta salang pada datuk. Ni cucu nak tumpang sekejap. Ni dipanggil Aziz, ni penguasa lembah ini di kalangan jin. Kami berlindung pada malam ini. Fakulna dzalik, kami sentiasa mengucapkan ungkapan itu. Faqila lana, tiba-tiba kami dengar sesuara yang mengatakan, Innama sabilu hadzal rajul syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Man aqarra biha amina ala damihi wa malihi faraja'na fadakhalna fil Islam. Tiba-tiba kami terdengar suara berkata, sepatutnya orang macam ini mengucapkan dua kalimah syahadah, tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruh Allah. Kalau sekiranya dia mengakui kalimah ini, nescaya selamatlah darahnya, hartanya. Lalu kata Abu Raja Al-Atarji, saya pun pulang menemui Nabi SAW. Lalu saya pun memeluk Islam. Maka ayat ini turun pada saya lah ni. Sebab saya dulu zaman jahiliah, kalau lalu dekat padang pasir, saya berlindung dengan jin. Dan jin beritahu, dan sini ada satu hukum yang kita perlu tahu. Apa hukum minta perlindungan daripada jin? Ia adalah perbuatan fasik. Kerana bila seorang minta perlindungan daripada jin, jadi implikasi akidah dia. Manakala jin pula, ni jin sendiri yang beritahu. Kalau ada manusia minta lindung dari jin, fazaduhum rahaqa, jin tu dia makin sombong. Sebab apa? Sebab manusia ni lebih tinggi pada jin. Lebih mulia pada jin. Segala aspek. Jin ni kalau boleh nak jadi manusia. Kerana kelebihan yang ada pada manusia. Tapi bila manusia ni jahil, dia merendahkan dirinya bawah pada jin, maka jin pun jadi bangga, sombong. Akhirnya sebab tu kita lihat, mana-mana manusia yang bekerjasama dengan jin, jin akan beri satu syarat untuk bodohkan manusia. Kita tengoklah kalau dalam budaya kita yang gunakan jin.
Kalau orang pakai santau sebagai contoh, atau susuk. Dia kalau pakai susuk, susuk lawa, susuk suara, susuk comel, susuk pertahan diri, dia banyak susuk. Daripada emas kepada beliang, ada susuk perak, ada belaka. Ni saya jumpa belaka puak-puak pakai susuk. Bila dia nak buang susuk. Ada susuk tak kat muka, ada susuk dekat leher, ada susuk kat punggung. Masing-masing ikut niat masing-masing. Tapi kita tanya satu benda, ni apa pantang larang susuk? Akhirnya kita dapati pantang larang yang bodoh. Pantang larang yang bodoh. Yang untuk kerana jin ni, bila manusia berlindung dengan dia, dia pun rasa sombong. Jadi bagaimana cara dia? Dia akan bagi syarat yang membodohkan manusia. Aku itu pun dengar dia kalau pakai kain batik, tak boleh pakai dari atas, dia pakai dari bawah. Dah apa beza atas bawah? Oh, tak boleh lalu ikut laluan ampaian. Habis tak jemur kain lah kita. Dia kalau lalu je habis. Syarat-syarat dia. Tak boleh buat ni, tak boleh buat tu. Nak puasa pula kena puasa hari Selasa, tak boleh puasa hari Isnin. Pelik pula puasa hari Selasa. Tak boleh puasa hari Isnin. Dia bagi syarat-syarat, jadi kita pun bodoh menyalahi syarat dan sebagainya. Sebab memang kerja dia, bila Allah sebut fazaduhum rahaqa, jin bila manusia minta perlindungan, dia akan disombong. Sebab itu haram meminta tolong daripada jin. Setengah ulama kata, minta tolong dengan jin sama macam minta tolong dengan manusia. Selagi mana i'tikad dia betul, tak ada masalah. Dan selagi mana perbuatan itu bukanlah perbuatan menganiaya, menzalimi. Sebab jin ialah manusia, jin ialah seperti manusia secara mukallaf. Contoh kalau kita minta tolong dengan orang, salah tak? Tak salah. Tapi kalau minta tolong tak buat jahat, salah lah sebab buat jahat. Contoh kita minta tolong dengan i'tikad dia je boleh tolong kita, bukan Allah. Memang salah. Rosak. Sama juga kalau orang tu minta tolong dengan jin. Bukan tujuan untuk, kita katakan bukan i'tikad dia bahawa kalau jin tak tolong dia susah. Dan tidak juga dia minta tolong pada perkara maksiat. Ini berdasarkan satu hadis. Man istata'a an yanfa'akahu falyaf'al. Siapa yang mampu tolong saudaranya maka tolong. Kadang-kadang kita nak tolong saudara kita, mana? Dia ni kena gangguan jin. Tak reti, kita pun guna jin juga untuk lawan jin tu. Misalnya, apakah salah? Kan disebut di sini minta tolong dengan jin sama seperti minta tolong dengan manusia. Ada pun ayat ini yang menyebut tentang orang yang minta tolong dengan jin dengan membina akidah yang salah. Sama seperti mana orang minta tolong dengan manusia dengan tujuan salah. Itu setengah ulama membenarkan minta tolong dengan jin. Kalau benda baik, benda bagus, tolong. Kita tengok pinggang mangkuk payahnya orang nak susu, minta tolong jin lah senang. Kat surau masjid, makan semua jenis makan pandai, pinggang tinggal. Tak apa. Ustaz tu ramai jin dia baik. Tolong kemas-kemas jin. Pinggang mangkuk ni. Misalnya. Ataupun jenis kalau pergi surau slipper, tak pandai nak susu, teruk pada budak sekolah lagi. Slipper ni tak boleh susu. Suruh jin lah. Pergi susung sikit. Kita minta tolong jin sikit ni, mana-mana kuliah tidur tolong gerak sikit dia tu. Kita nak gerak tangan tak sampai. Suruh jin ni gerak-gerak sikit agak-agak. Yang mengantuk-mengantuk tenyih kepala sikit. Biar dia sedar. Misalnya. Walaupun kita cenderung menyatakan minta tolong dengan jin ni membawa kerosakan akidah. Saya sebut pandangan ulama yang kata boleh tak boleh. Tetapi secara tahqiq, minta tolong pada jin boleh buat rosak akidah kerana kita jadi sombong. Bayang tiba-tiba gelas tu nampak terapung, nampak hebat ustaz. Padahal pakai jin. Rosak semua ustaz, rosak. Yang tengok pun rosak. Ingat karamah. Padahal bukan karamah. Jin. Lepas tu setengah mereka yang cuba memburu karamah palsu. Menggunakan jin. Lalu datang sombong dan riak. Sehingga orang menyangka dia ni wali. Akhirnya ulama' mengarang wali syaitan dan wali Allah. Sebab digunakan jin supaya orang nampak dia hebat. Tiba-tiba orang nampak, hebatnya dia. Rupanya digunakan jin. Padahal, kalau benar orang tu wali, dia tidak mencari karamah. Bahkan kalau ada karamah, dia menyembunyikan, dia takut. Nanti istidraj. Takut. Dia takut kemuliaan dia, orang tahu nanti rosak akidah dia. Sombong dia, ujuk dia. Sebagaimana kalau orang tu baik, dia akan sembunyi kebaikan dia. Derma pun jangan orang tengok. Dia buat apa-apa pun tak ngaku dia. Bukan saya, orang lain buat. Kenapa dibimbang rosak amalan dia? Tadi setengah mengatakan tak boleh. Kerana memang kebanyakan sama isu tentang apakah boleh berkahwin dengan jin. Setengah ulama seperti Imam Ibn al-Arabi yang menyatakan boleh kahwin dengan jin. Lalu para ulama arguing dia punya statement ni. Atau di sisi tengah mazhab Syafi'i membenarkan kahwin dengan jin.
Bukan mereka bawa satu riwayat tentang perkahwinan Balqis, di mana mak Balqis ialah manusia, ayah Balqis jin. Keluarlah Balqis, Malikatus Sabak. Tentang ulama buat argument tentang hal ini. Yang kita tahu bahawa kalangan jin ada boleh berupa jadi manusia. Dia boleh berupa jadi manusia. Dia ada kudratus tasyakkur. Baik, bila nak kahwin, kalau dia nak kahwin dengan manusia dengan rupa jin, tak mungkin dia pun berupa. Kalau orang ni pun kahwin dengan jin. Tapi dia kena ingat, jin lain pun boleh berupa juga. Dengan macam akhirnya suami dia berapa orang agak-agak. Ini dia tahu. Sebab isteri ni dia tak boleh kenal suami dia jin, melainkan dengan tasyakkul, dengan berupa. Sedangkan jin-jin lain juga boleh berupa. Datang muka suami dia macam ni, okey, ni suami dia jin. Dia pun okey bersama misalnya. Mungkin jin ni pun dia ada kerja juga, keluar 3 hari ke, 4 hari ke. Dia pun kena kursus juga ke. Maka datang jin nakal lain berupa muka macam suami dia jin. Untuk menodai isterinya. Berlaku atau tidak? Berlaku. Satu, argumen pertama. Yang kedua, dia akan menjadi hujah orang fasik. Tiba-tiba ada perempuan-perempuan yang mengandung luar nikah. Berzina. Dia tanya, ni kamu berzina, kamu mengandung siapa punya ni? Ayah dia lah jin. Akhirnya ramai berzina. Dan dapat tutup perzina dengan mengatakan yang buat ni jin. Habis daftar pejabat agama mana? Pejabat agama jin lah. Dah susah ada pejabat agama jin. Juru nikah pun jin, saksi jin. Artinya membuka ruang pada maksiat yang banyak. Sebab itu dikatakan bahawa Imam Malik pernah beri fatwa boleh kahwin dengan jin. Tapi bila dia mendengar alasan ini, ditarik balik fatwa ni. Kerana ia mendedahkan kepada kerosakan yang banyak. So, macam saya kata, tuan-tuan bayangkan. Bila perempuan-perempuan mandung ni, tiba dia kata, yang hasil zina, dia kata ayah dia jin. Dan bukan jin biasa tau, Tok Guru juga, Tok Guru jin. Tok Guru dia ni, Tok Guru jin, bagus, soleh, wali. Dia panggil jin ni wali. Akhir bagaimana rosaknya anak-anak dara ataupun wanita. Dan sama juga saya kata jin boleh berupa, maka perempuan dia juga terjejas. Walaupun ada setengah ulama mendakwa kami berkahwin dengan jin. Laki kahwin dengan perempuan jin. Mereka mendakwa dan mereka boleh mengenalinya sebagaimana suami isteri. Dah biasa dah, kita kan biasa kalau dah lama suami isteri, kita kan kenal, dia batuk pun kita tahu ni bini aku ni. Walaupun tak nampak kat kuliah, batuk dia kat luar dengar bini datang. Dah kita dah lama. Atau kalau dia berjalan dari belakang pun dah ramai orang, kita kenal ni isteri kita jalan macam ni. Walaupun kebanyakan jalan sama, tapi kalau orang tu, kita kata dah lama kita kahwin, kita dapat syam bini kita. Dia nak pakai nikah ke, dia nak kelubung dengan guni ke. Tengok tahu bini aku tu bukan orang lain. Payahlah tersalah, jangan jarang jangan pimpin bini orang lain, jarang. Ingat ke bini saya? Jarang. Itu tengah nyanyuk betul lah tu. Dan kadang kita biasa ni, tak mungkin kita tersalah isteri kita. Tak mungkin, tak semudah itu. Kerana kita kenal. Hatta dalam gelap pun kita kenal. Dan kalau gelap, kenal bini kita. Begitu secara umumnya. Jadi, kata mereka yang membenarkan kahwin jin. Bila kami kahwin dengan jin, kami kenal bini kami. Tak ada pula jin lain nak tukar je betina, perempuan lalu datang untuk kami gauli. Kami kenal dia. Mungkin dia ada password dia lah, dia tahu password dia. Password akhir ni password dia. Ni jin, ni bini aku. Ini laki aku. Baik, ini pro and con tentang berkahwin dengan jin. Tetapi juga pro and con tentang apa hukum minta tolong dengan jin. Dengan ulama saya katakan kalau minta tolong pada perkara baik tanpa merosakkan akidah, setengah membenarkan. Tapi pendapat yang muktamad tak boleh. Oleh kerana kita berlainan kejadian, bila minta tolong, bila berlaku, dia jadi satu kesombongan. Bukan saya katakan di situ ada orang mula belagak jadi wali. Kerana orang jahil tak tahu nak membezakan tentang karamah sebenar. Karamah sebenar, tuan-tuan, bagaimana yang disebut oleh ramai ulama. Kita tuan-tuan kenal karamah sebenar bukan kerana keajaiban benda berlaku. Tetapi kerana istiqamah orang yang melakukan. Istiqamah. Sebab itu kata ulama, kalau kamu melihat seorang yang berjalan di atas air dan terbang di udara, maka jangan kamu terasa teruja dengannya sehingga kamu melihat bagaimana dia mematuhi perintah Allah dan larangannya. Kita bukan nilai wali tu sebab dia berjalan atas air, terbang atas udara. Bukan. Kita nilai bagaimana dia istiqamah dalam ikut perintah Allah, dalam meninggalkan larangan Allah. Maka kita kenal itulah wali. Jadi, kalau dia buat macam tu, tiba-tiba segala maksiat buat,
segala kemungkaran buat. Itu bukan wali. Wali kita bukan nilai dengan keajaiban perbuatan tersebut. Kerana ada tasyabuh dengan ahli sihir, ada tasyabuh dengan orang yang minta tolong dengan jin. Tapi istiqamah itu yang disebut oleh para ulama dan Abdullah bin Mubarak lebih baik pada 1000 karamah. Atau kita nak istiqamah. Tak kira apa-apa, tuan-tuan nak istiqamah baca Quran sejuzuk sehari. Tuan-tuan mampu istiqamah lebih baik pada 1000 karamah. Tuan-tuan mampu istiqamah dalam kuliah. Itu jauh lebih baik pada 1000 karamah. Tuan-tuan mampu istiqamah dalam bersedekah. Tuan-tuan mampu istiqamah pergi awal solat Jumaat. Tuan-tuan mampu istiqamah bercakap yang baik-baik, tak maki orang, tak mengutuk orang, tak merendah orang. Istiqamah walaupun kita berbalah dengan orang. Maka itu jauh lebih baik pada 1000 karamah. Tuan-tuan kita istiqamah dalam buat semua benda-benda yang baik, menghubungkan silaturahim dan sebagainya. Walaupun orang sana sambutnya dingin, kita istiqamah, maka itu jauh lebih baik pada karamah yang kita yang sebagai orang bodoh mencarinya. Kerana orang yang bijak dia mencari istiqamah bukan cari karamah. Dia nak cari karamah buat apa? Oh, biar kita nampak hebat lah. Biar kita berjalan badan bau wangi walau tak pakai minyak wangi. Kita nak rasa macam tu. Ini kalau awak nak orang puji awak dah rosak punya perjalanan hidup. Kita ni hidup bukan nak puji orang. Bukan nak dipuji orang. Kita nak redha Allah. Kalau orang tak puji saya pun tak apa. Ada seorang lelaki datang jumpa Rasul. Dia hitam. Dan badan busuk. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni hitam. Badan busuk. Saya ingin berperang pada jalan Allah. Moga Allah memberikan saya kemuliaan dengan mati syahid. Dengan hitam, dengan badan busuk. Dengan miskin, 3. Berkumpul kecacatan dia. Kalau kita tanya siapa nak? Tuan-tuan nak tak orang hitam? Lepas tu badan baru, lepas tu tak ada duit. Nak? Orang pun tak nak. Tak ada orang nak. Lelaki ni datang jumpa Rasulullah SAW. Dan dia ingin berperang untuk dapat kemuliaan. Akhirnya dia gugur syahid dalam satu peperangan bersama Nabi SAW. Nabi kata, semoga Allah Ta'ala memutihkan kamu. Bayyadallahu laka. Allah putihkan kamu. Dan Allah wangikan kamu. Dan Allah limpahkan kamu dengan kemuliaannya. Maka dia gugur syahid, dia mulia. Walaupun badan dia hitam, badan berbau, duit tak ada. Lihat dia mencari keredaan Allah. Jadi sebab tu saya katakan kalau orang cari karamah supaya orang puji dia tok wali, ini dah rosak. Kita nak cari istiqamah. Walaupun kita kata saya hidup istiqamah tak ada pelik-pelik sikit berlaku ke. Kita isi minyak jimat duit. Kalau tolak-tolak puh-puh macam tu je penuh minyak. Dan bukan begitu cara kita mencari karamah. Karamah sebenar pada istiqamah. Daripada tua sampai ke muda. Alhamdulillah kita masih menatap Al-Quran. Alhamdulillah kita masih sujud berqiyamul lail. Alhamdulillah poket kita masih pemurah untuk kita derma pada jalan Allah. Alhamdulillah kita masih bersangka baik pada orang. Alhamdulillah lidah ni tak sebut perkataan buruk-buruk. Baik kepada isteri, baik pada anak-anak, baik pada kawan-kawan kita. Maka itu yang kita syukur pada Allah. Tak pernahlah keluar perkataan-perkataan makin hamu kita, tak ada. Mana istiqamah ni yang hebat yang kita nak cari. Kemudian kata Allah, lepas jin menyebut bahawa ada orang berlindung dengan kami, maka kami pun jadi sombong. Wa annahum dhannu, dan ada sangkaan salah sebelum ini yang berlaku pada kami dan pada mereka. Kama dhanantum, sebagaimana disangka oleh ramai orang yang menolak ajaran Nabi SAW. Allah yab'atsallahu ahada, bahawa tidak ada kebangkitan semula. Lihat jin ni dia begitu pantas, dia beriman kepada Allah. Dan terus dia memegang dasar-dasar akidah. Terus, bila Allah nak beri jalan petunjuk hidayah, maka lihat bagaimana disegerakan pengetahuan dan kepahaman. Benar kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, Allah jadikan dia cepat faham agama. Cepat. Atau bila kita cepat faham agama, ini satu rezeki. Anak-anak kita cepat faham agama, satu rezeki. Itu tanda Allah nak kebaikan untuk kita. Kita dapat memahami jin, Allah nak kebaikan padanya sehingga dia dapat memahami usul akidah dengan tempoh sekejap. Hanya mendengar Rasulullah baca ayat Quran dalam solat subuh. Kalau kita melihat seluruh ayat daripada 1 dan 7 yang kita bacakan, di sini menceritakan beberapa faedah yang penting. Yang pertama ialah jin juga mukallaf. Mukallaf yakni jin juga diperintahkan sebagaimana perintah manusia. Cuma ulama ada 2 pandangan. Ada mengatakan bahawa perintah yang diterima oleh jin sama dengan perintah diterima oleh manusia. Sama. Dan ada pandangan kedua menyatakan bahawa jin dia mendapat keringanan sikit berbanding manusia. Bukanlah maksudnya kalau solat subuh 2 dia jadi 1, bukan begitu. Yang tu tak berubah. Maksudnya
nilai yang diinginkan daripada jin lebih ringan daripada nilai yang diperlukan kepada manusia. Dia lebih ringan dari sebab itu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah ikut kemampuan. Sebab kemampuan manusia dengan jin berbeza. Kalau kita nak tengok kemampuan manusia dan jin berbeza, lihat kemampuan Ifrit dengan Asif Barkhaya. Bila Nabi Allah Sulaiman, dia ada dua pembantu. Yang utama, Asif bin Barkhaya, menteri dia dan seorang wali Allah. Yang kedua ialah jin Ifrit. Kemudian Allah cerita dalam Quran. Ketika mana Sulaiman meminta dibawa singgah sana Balqis atau Malikatus Sabak dengan lebih tepat. Bawa sebelum Malikatus Sabak, Balqis datang ke bumi Filistin atau empayar Nabi Allah Sulaiman. Sebab Balqis kata atau Malikatus Sabak kata, kalau kita perang semua hancur. Baik jangan perang, kita berdamai. Aku akan jumpa Sulaiman. Bila dia hantar surat nak kata dia nak jumpa Sulaiman AS, Sulaiman nak buat kejutan kepada Malikatus Sabak. Bawa kursi singgahsana dia yang dia duduk, yang paling hebat sekali. Lalu Ifrit berkata, wahai Sulaiman, wahai Nabi Allah Sulaiman, aku akan membawanya sebelum selesai mesyuarat ini. Ni Ifrit, paling gagah sekali Ifrit. Lalu Asif Barkhaya kata, wahai Sulaiman, aku membawanya sebelum kamu kelip mata. Sebelum kamu kelip, aku bawa. Kata itu nak tahu ni sebuah kekuatan manusia dengan jin. Arti kalau Asif Barkhaya, dia mendatangkan singgasana Balqis atau Malikatus Sabak dengan sekadar sekelip mata sampai. Manakala Ifrit, dia nak tunggu majlis ni selesai. Sejam mungkin, 2 jam. Ya, kekuatan manusia. Di sini katalah perbandingan kuat dan gagah. Contoh, kalau jin dia nak angkat kursi, dia tak sekuat manusia angkat kursi. Dia kadang-kadang kita tengoklah kursi bergerak. Tapi dia tak mampu angkat macam manusia angkat. Mungkin dia gerak sampai hujung tu, dia manusia angkat tu, ahli rumah dia kursi tu. Dia cara ngangkat dia. Kita dengar jin mencuri, ada. Jin mencuri. Dia curi sekian-sekian. Tapi dia tak sekuat manusia mencuri. Satu rumah dia curi. Manusia. Di situ dia sebut kekuatan. Sebab itu dia sebut syariat. Oleh kerana jin ni dia lemah pada manusia. Maka syariatnya lebih ringan. Artinya tuntutan dia dalam perintah lebih ringan. Adapun manusia tuntutan lebih berat. Berperang, manusia kena perang. Membina tamadun, manusia kena bina tamadun. Jin dia tak bina tamadun. Jin duk merata-riti macam tu. Manusia tak, dia akan membina tamadun. Manusia yang akan menjadi ruler, pemerintah dunia. Sebab manusia kuat. Sifat-sifat perang ni ada pada manusia. Jin dia perang juga, dia tak sekuat manusia bila berperang. Dia tak segagah manusia bila dia berperang. Manusia kuat, dia boleh takluk satu dunia. Jin kadang-kadang nak petang satu rumah pun susah. Dia duduk rumah tu gangguan, datang manusia ambil bulldozer, sodok semua. Buat kondominium, habis jin lagi. Sebab bayar mahal. Bayar mahal, maintenance tinggi. Tak duduk di kondominium. Artinya sampai macam tu jin duduk perangkat dalam sebuah rumah buruk, datang manusia tu buat padang bola. Selesai kalau jin. Begitu kuatnya manusia. Sebab tu di mana manusia duduk, dia boleh halau jin sejauh-jauhnya. Jin boleh halau tak manusia? Boleh. Tapi tidak sekuat manusia menghalau jin. Macam kita sebutlah, singa boleh tak halau kita? Boleh. Tapi manusia lagi teruk, dia halau singa. Dia halau singa lagi teruk. Gajah boleh tak halau kita? Boleh. Tapi manusia halau gajah lagi teruk, sampai tak ada hutang dia halau. Gajah tak tahu nak pergi mana. Dia duduklah zoo. Masalah makan welfare, pencing. Tak boleh kerja lah. Sampai macam tu manusia buat ke binatang. Ya, memang binatang boleh halau kita. Tapi manusia bila dimarah, dia boleh halau binatang lebih teruk daripada binatang halau. Buaya, dia boleh marah kita? Boleh, dia makan kita. Kita boleh makan buaya lagi banyak. Ambil kulit dia, buat beg. Buat beg pergi kuliah, beg buaya pun. Bayangkan? Tak ada lagi buaya guna kulit kita nak buat barang-barang ni. Kita ni. Habis kulit gajah kita buat. Sampai macam tu manusia gagah. Ini kekuatan. Sebab itu jin, syariatnya atau tuntutannya lebih ringan. Manusia kuat. Bukan perintah membina atau perintah memerintah dunia berada atas bahu manusia. Perintah Rasul bukan pada jin, pada manusia. Allah tak lantik Rasul ke jin sebab jin tak mampu. Dia tak kuat untuk memikul risalah kerasulan. Maka Allah berikan pada manusia. Maka manusia semuanya yang dipilih di kalangan Rasul. Tidak ada satu pun jin dari Rasul dengan sepakat ulama. Kerana kekuatan yang ada pada manusia dalam memikul dakwah. Jin tu lemah.
Ini bezanya supaya kita tahu. Tapi bila kita tahu hakikat ni, kita ingat jin kuat pada kita. Akhirnya kita penakut. Sebenarnya bila kita bertemu dengan jin, jin pun lari, kita pun lari. Sebab sama-sama jahil. Tapi kita tak tahu sebenarnya kalau kita tak lari, jin tu akan lari. Sebab kita lagi menyeramkan jin. Daripada jin seram, kita nampak jin seram. Jin tengok kita lagi seram. Belum lagi kita muak. Seram. Seram tengok kita. Kita kata tengok seram tengok jin. Tak, jin lagi seram tengok manusia. Sebab kerosakan yang manusia boleh bawa lagi dahsyat. Lalu dahsyat. Hancur tu tengok yang bung-bung tu. Mana jadi jin bung-bung? Tak ada. Manusia bung hancur lebur. Habis negara, habis kota. Siapa buat tu? Manusia. Kerosakan atas muka bumi ni berapa banyak jin buat? Berbanding manusia buat. Bunuh-bunuh orang ni siapa? Jin kadang-kadang ada juga dibunuh seorang dua. Tak ramai. Ada. Bahkan diriwayatkan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala dibunuh oleh jin. Seorang sahabat Rasulullah. Ketika satu hari dia mandi dan dia kencing dalam lubang. Di sana ada larangan kencing dalam lubang. Kerana lubang ni tempat jin. Akan dia kencing dalam lubang, tiba-tiba dia terus jatuh mati. Lalu jin mengatakan, kamilah yang memanahnya dengan 2 panah sehingga dia mati. Sa'ad bin Ubadah, salah seorang sahabat Rasulullah, yang ketua Khazraj, yang asalnya dicalon jadi khalifah selepas kewafatan Rasulullah. Tiba-tiba dilantik Abu Bakar As-Siddiq. Dia pun mengajuklah sikit. Sebab asalnya nama dia naik. Maka dia lambat berbai'ah pada Abu Bakar As-Siddiq. Seorang kata dibai'ah juga. Dan sehingga dia dimati pada khilafah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Antara sebab dalam riwayat menyebut sebab-sebab kematiannya ialah dipanah oleh jin. Kenapa kencing dalam lubang? Kerana ada larangan supaya tidak kencing dalam lubang. Kerana itu tempat penginapan jin. Tempat duduk jin. Jadi kalau tuan-tuan pergi hutang ke apa, tengok ada lubang-lubang yang dia kencing. Sekarang kata Imam Munawi ada 2 sebab. Pertama, mungkin jin, mungkin ada binatang. Tuan-tuan kencing keluar ular patut. Kan mati kita. Kan lubang-lubang tu ada binatang. Mungkin biawak. Mungkin ular. Mungkin juga jin. Kalau kita kencing, binatang tu dia. Sebab air kencing kita, obo-obo boleh mati. Satu kajian di Australia yang menyatakan punca banyak obo-obo mati kerana pengunjung di pantai itu suka kencing kat pantai. Mati obo-obo. Bisa air kencing kita. Itu belum cerita kencing orang lagi teruk. Sampai mati obo-obo. Ini bukan cerita sembang kosong. Ini kajian kisah bagaimana obo-obo mati banyak di pantai Australia. Dia obo-obo ni dikalah kencing orang. Sampai macam tu manusia punya kemudaratannya pada alam. Ini ada. Kita tak nafikan ada berlaku kejadian jin bunuh manusia. Tapi ini jauh lebih sedikit berbanding apa yang manusia buat kepada sesama mereka, bukan kepada jin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.